sejahtera kepada semua pelajar. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan tajuk 6.1C, iaitu masih lagi di bawah tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah bagaimanakah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam skuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Okey. Jadi tanpa menggunakan kalkulator. Jadi ini sudut-sudut yang kita perlu tengok. Jadi sudut yang kita perlu lihat adalah di sini 30 darjah. Okey, sini adalah 60 darjah. Dan di sini, okey, kalau ini adalah segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki. Okey, kalau segitiga sama kaki, sudut yang ini pun sama. Dan sudut yang ini, okey, separuh. So ini 60 darjah, sini 30 darjah, ini 30 darjah. Jadi, dalam pengiran menggunakan teorem Pythagoras, jadi bila dikira, kita akan dapat, okey, formula di sini. Ini 1, tepi ini 2, hipotenus 2 dan tingginya punca kuasa 3. Okey, kemudian satu lagi sudut untuk 45 darjah. Kalau diberi sudut 45 darjah, so ini tepi 1, ini sudut bertentangan 1 dan hipotenusnya punca kuasa 2. Okay, dengan syarat dia bersudut buka. Dan nilai sudut ni setelah dikira tadi, okey, kalau mengira sin, cos, sinus, jadi kita tengok ini sudut ya. Okey, kalau kita tengok yang ini, sudut 45 darjah, kalau kita ambil sin 45 darjah, jadi kita akan dapat, okey, kalau sin dia guna, okey, bertentangan hipotenus. Okey, sudut bertentangan bagi dengan hipotenus. Jadi sudut bertentangan di sini adalah, kalau kita tengok sudut bertentangan, jadi 1 bahagi 1 bahagi punca kuasa 2. Okey, sebab itu kita dapat ini. Okey, kalau sudut 30, sin 30. Okey, kalau sin 30 maksudnya kita ambil bertentangan dengan hipotenus. Jadi sin 30 darjah dia akan jadi 1/2. Okey, kalau sin 60 darjah dia akan jadi, okey, kalau sin 60 darjah maksudnya kita ambil ini dan hipotenus. Okey, bertentangan dan hipotenus maksudnya di sini kita ambil punca kuasa 3 bahagi dengan 2. Okey. So itu sebab itu kita dapat yang ini. Kalau cos, okey, kalau cos kita tengok ya. Okey, kalau cos 30. Jadi cos 30 maksudnya kita ambil cos dia terbuka macam ini. Sudut bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Jadi bersebelahannya punca kuasa 3. Ini bersebelahan, ini hipotenus. Okey, bahagi dengan 2. Okey. Kalau cos 60, cos 60 kita bagi tepi ke sini. Jadi sudut bersebelahan bagi dengan hipotenus. So 1 bagi 2. Kalau cos 45, ini bersebelahan bagi dengan hipotenus. Jadi cos 45
So 1 bahagi punca kuasa 2. Okey. So itu dia. Kalau tangent, tangent kita baca. Okey, kalau tangent kita baca macam ini. Ini sudut, okey, bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Jadi tangent 45 bertentangan 1 bahagi dengan bersebelahan. Okey, kalau tangent 30 bertentangan bagi bersebelahan. Jadi 1 per punca kuasa 3. Okey. Sebab itu. Okey, 3. 1 per. Okay. Kalau cos 60, tangent 60, dia dapat ini. Okey. So, itu contoh yang ada. Kita tengok contoh yang ada di sini. Okey, soalan yang kita ada di sini adalah menentukan nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadi berdasarkan sudut rujukan. Okey, kita ada cos 150. Okey, cos 150. Jadi kita kena cari sudut sepadan. Okey, sudut sepadan maksudnya kita cari sudut tirus. So, sudut tirusnya berapa? Okey, daripada graf ini, so kita tahu bahawa 150 dia berada di sini. Okey. 150 berada di sini. So, maksudnya dia lebih daripada 90 darjah. Jadi, kalau sampai sini, jadi berapakah sudut dia sampai sini? So, 30 darjah. So, jumlah sini adalah 180. Jadi, sebab itu kita tengok. Kenapa negatif? Sebab kita tengok balik. Okey, hari tu saya dah bagi tahu SSTK. Okey, kita dah tengok sudut SSTK. SSTK maksudnya di sini. Okey, sudut 150 ini berada pada sukuan yang kedua. Jadi sukuan yang kedua ini adalah kepunyaan sinus. Jadi bila kepunyaan sinus, patutnya sinus ini yang positif. Jadi disebabkan di sini cos, maka cos itu negatif sebab bukan rumah dia. Okey. Sebab bukan rumah dia, maksudnya kita di sini. Sebab itu dia tolak 180, tolak 150, jadi dapat cos 30. Jadi tanda negatif tu sebab dia bukan rumah dia. Okey. So kita ambil daripada sini tadi cos. So cos 30. So ini jawapan. Okey. Kemudian tangent. Okey, tangent 225. 225 maksudnya ini adalah 90, 180, 270. Jadi 225 dia berada di sini. Jadi agak-agaklah dia berada di sini. So ini sudut 225. Jadi 225. So kita kena cari sudut tirusnya. Jadi kita tengok di sini 40 tolak dengan 180. Jadi kita cari sudut tirusnya, sudut sepadannya, so 45. Jadi tangent 45. So di sini tengok dia positif. Positif sebab kita SSTK. Jadi T ini memang 225 ini memang berada pada rumah tangent. So rumah tangent. Jadi dia positif. Kemudian kita tengok yang 300. Okey, kalau sudut 300, kita tengok. So, 300 dia berada di sini. So, kita sentiasa bermula daripada sini sehingga sini. So, ini 300 darjah. Jadi, 300 darjah. Jadi, sudutnya. So, kita cari sudut sepadan di sini adalah 60 darjah. Jadi, kita tengok sin negatif. Sebab SSTK. Jadi 300 ni sepatutnya rumah. 300 darjah ini adalah rumah kepada kosinus.
di rumah kepada kosinus. Jadi dia negatif. Oke. So, itu penerangan saya. Jadi latihan yang awak perlu buat pada kali ini adalah 6.1c, iaitu tentukan nilai sinus, kosinus, tangen bagi setiap sudut yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okay, dengan merujuk kepada jadual ini sahaja. Okay. Anda rujuk jadual ini untuk menjawab soalan itu. Yang paling penting cari sudut sepadannya. Okay, kita rujuk jadual ini untuk menjawab. Okay. So, jawapan dia ada di dalam jadual ini. So, ini dia punya graf. So, jawapannya di sini nanti. So, kita rujuk. Okey. So, tentukan nilai sin kosinus. So, 100. Okey, sudut 120. Jadi, nanti saya nak buat sini sudut yang pertama A 120 darjah. So, buat ini. Yang pertama, awak kena buat untuk kosinus. Okey. Kita buat kosinus dulu. Jadi, awak kena cari. Okey, 120 darjah. Okey, kita buat Y, X. Jadi, 120 darjah berada di sini. Kita lakarkan. Jadi, berapakah sudut ini? Sudut sepadannya. Berapa lagi? 180 tolak 120. Kita ada 60 darjah. So, sudut sepadannya nanti adalah 60 darjah. Jadi, kalau kita tengok SSTK. SSTK ini adalah rumah untuk 120 ini adalah rumah untuk sinus. Jadi, kosinus dia akan dapat. So, jawapan awak nanti adalah okey, macam mana? Okey, so, maksudnya kita mulai yang pertama. Kita tulis cos 120 darjah sama dengan negatif kurungan cos 180 tolak 120. Okey. Tu. Jadi, yang ini. So, kita akan dapat negatif cos 60. Okey. So, di sini baru kita tengok jadual. Okey, cos tadi. Kita tengok jadual cos 60. Tengok di sini. Cos 60 iaitu ini. So, kita ambil cos 60 iaitu 60 cos. Okay, jadi kita bacaan cos 60 jadi bacaannya 1/2 iaitu cos 60 ini cos 60. Jadi bacaan 1/2. Jadi di sini kita ambil bacaan 1/2. Kemudian yang kedua sin 120. Okey, sin 120. So, sin 120. So, 120 ini memang rumah untuk sin. Jadi, dia positif. Jadi, sin 120. Jadi, 180 tolak dengan 120. Okey. Jadi, sama juga sin 60. Jadi, kita tengok jadual. Sin 60. Kalau tengok jadual sin 60. So, ini sin 60. Jadi, punca kuasa 3/2. Positif punca kuasa 3/2. Kemudian, yang ketiga, tangen 120. Jadi, kalau kita tengok ini bukan rumah untuk tangen, maka tangen kita negatif. Jadi, tangen 180 tolak 120. So, kita dapat tangen 60. Jadi, tangen 60. Kita tengok di sini. Tangen 60.
Tangent 60 ini. Punca kuasa 3. Jadi punca kuasa negatif punca kuasa 3. Jadi ini jawapannya. So nanti setiap sudut yang awak ada tu, sudut yang beri, awak kena cari 3 sin, cos, tangent. Okay. So setiap satu tu ada sin, cos, tangent dia. Jadi kita cari. Jadi yang ini adalah sudutnya 180 tolak 120. Yang ini berada pada sekuan yang ketiga. So 240 tolak 180. Yang ini sekuan yang kedua. 180 tolak 135. Dan ini pada sekuan yang keempat. Jadi 360 tolak 315. Yang ini 210 tolak 115 untuk mencari sudut sepadan. Kemudian ini 360 tolak 330. Dia dapat sudut sepadan. So nanti awak bila kira-kira awak akan dapat macam ini. Okay. So ini yang awak akan dapat. Jadi penyelesaian persoalan ini nanti dia macam ini. So awak akan dapat satu-satu. Jadi awak kena kira setiap ini sudut tu kena kira satu-satu. Okay. So ini yang awak dapat. Okay. Seterusnya soalan yang kedua. Okay, dalam soalan yang kedua diberi bahawa ini sin sin theta sama dengan punca kuasa 3 per 2. Okay, hitungkan cos theta dan tangent theta tanpa menggunakan kalkulator. Okay, yang ni kita tengok sin. Jadi sebelum tu kita kena buat. Okay, yang ni adalah sudut dia tadi segitiga. Okay, 60 darjah. Ini 30 darjah. 60. Okay. Jadi ini kita ada punca kuasa 3. Di sini kita ada 2. Sini 1. Okay. Kalau sin theta. Okay, bayangkan ini adalah sudut dia. Kita ambil sudut ni. So, 3 per 2. Maksudnya, kalau kita sin theta. So, kalau sin kita mesti ada dalam teorem Pythagoras. Okay. Dalam sudut segitiga ni. Kalau sudut di theta di sini. Sin adalah bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Sini bersebelahan. Okay, jadi bertentangan bagi dengan hypotenuse. Okay, hypotenuse maksudnya 3 punca kuasa 3 bahagi dengan 2. Jadi punca kuasa 3 bahagi 2. So punca kuasa 3 ni sudutnya adalah so bila kita buat macam ni sin, ini sudutnya sin punca kuasa 3 2. Jadi sudut ni adalah 60 darjah. Jadi sudut 60 darjah. Okey. So ini kita dapat daripada jadual graf tu tadi, jadi tanpa menggunakan kalkulator. Okay, kalau sudut 60 darjah, jadi cosnya berapa? Maksudnya cos theta. So di sini kita boleh tengok, maksudnya cos theta dia. So sudutnya di sini, kalau sudutnya di sini, sudut theta-nya, maksudnya kalau cos, so kita ambil cos dia 1 per
2. Tangent maksudnya di sini tangennya adalah kalau kita tengok yang ini tangent sudut bertentangan bagi sudut bersebelahan. Jadi maksudnya tangentnya akan jadi punca kuasa 3 bahagi 1 ataupun punca kuasa 3. Itu yang kita tulis di sini. Itu pengiraan yang ada. Kemudian kita tengok ini. Dalam kes soalan ni, sin. Kalau sin dia berada pada sekuan yang sekuan pertama dan sekuan yang kedua, so dia positif. Maka untuk sekuan pertama, sebab kita ada sin ni, tadi diguna sin, jadi kita ikut sin dia lah. Jadi dalam sekuan yang pertama, so ini positif, dan ini adalah dalam sekuan yang kedua, sin tadi. So dalam rumah sin, jadi kita ada 2, kita kira nanti satu, ini semua positif sebab dia semua ini S, S, T, K. So itu jawapan.